yang 6 bulan terkini pastikan strong. Ada debit, ada kredit, duit keluar masuk lebih daripada 20k, 30k, maknanya Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Syiham Sarapudin. Pada video kali ini saya nak kongsikan kepada anda bagaimana cara kita nak persiapkan ataupun kita nak prepare documentation untuk buat submission loan kepada bank, ingin memohon pinjaman kepada bank. Rata-rata apabila datang ke showroom, mereka tanya, "Bang, kalau saya kerja swasta, berapa bulan nak selit gaji? Berapa bulan nak penyata bank? Kalau saya kerja government, saya kerja askar, bagaimana, apakah dokumen yang saya perlu prepare? Kalau saya bisnes, saya kerja sendiri, ada SSM, berapa bulan bank nak tengok statement bank? Kalau saya pelajar, adakah saya boleh buat pinjaman? Dan kalau saya pesara kerajaan ataupun pencen, masih boleh lagikah untuk saya buat loan?" Jadi dalam video ni mungkin akan menjawab segala persoalan yang sedang bermain di fikiran anda. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ni sekiranya memberi manfaat kepada anda. Okey, kita ada 4 kategori utama. Yang pertama, yang kerja kerajaan. Yang kedua, yang kerja swasta. Yang ketiga, yang kerja sendiri. Yang ni kita panggil bisnes. Yang keempat, student. Jadi untuk kerajaan, kerajaan kita terbahagi kepada 2. Yang sedang bekerja, yang ni mula pencen. Yang kedua, pesara. Yang ni dah habis tempoh perkhidmatan tapi masih lagi mendapat duit pencen lah daripada kerajaan. Okey, jadi apa dokumen yang diperlukan untuk orang yang bekerja kerajaan? Okey, yang pertama, ini yang standard. Kita perlukan IC, 2, lesen memandu. Yang ketiga, kita perlukan slip gaji 3 bulan terkini. Okey, kalau dia baru bekerja, baru dapat tawaran, contoh dapat tawaran guru, jadi biasanya dapat tawaran guru ni ataupun baru bekerja kerajaan, dia 3 bulan baru dapat baru dapat full selit gaji lepas daripada 3 bulan bekerja. Jadi anda tak perlu sediakan ni, atau anda boleh sediakan offer letter dan surat penempatan. Okey, jadi apakah item untuk orang yang bekerja kerajaan? Yang pertama, IC, lesen. Yang ketiga, slip gaji 3 bulan terkini. Kalau anda baru bekerja, bagi offer letter dan juga surat penempatan. Dah boleh buat loan untuk beli sebuah kereta. Okey, tadi untuk yang kerja kerajaan dan masih bekerja. Kita tengok pula kepada orang yang dah habis bekerja pencen ataupun pesara. Okey, untuk yang pesara ataupun pencen, dokumen yang diperlukan, yang pertama, IC macam biasa. Yang kedua, lesen. Yang ketiga, kad pencen ataupun kad pesara. Yang keempat, kita nak tengok dia punya penyata pencen yang masuk. Contoh, kalau dia nak buat loan pada bulan 9, mungkin penyata pencen tu daripada bulan 1 hingga bulan 9 dah ada. Tapi kalau dia buat loan pada bulan 1 atau bulan 2, penyata pencen tu mungkin hanya ada 2 bulan. Jadi dia kena hantar juga yang penyata pencen pada tahun yang sebelumnya. Sebab kita nak tengok yang 3 ke hingga 6 bulan terkini. Okey, penyata pencen tahunan. Okey. Yang kelima, kita nak statement bank.
Penyata bank 6 bulan terkini. 5 item ni sahaja untuk orang yang pencen. Dan untuk makluman anda, kedua-dua kategori ni sama ada yang bekerja ataupun yang pesara dapat menjadi penjamin kepada anak ataupun pasangan. Nak beli kereta untuk diri sendiri layak, untuk menjadi penjamin kepada ahli keluarga pun layak, mengikut kepada rekod scoring dan juga komitmen yang tersedia adalah. Okey, masuk kepada yang kerja swasta. Yang kerja swasta ni ramai. Okey, saya buat calculation secara simple lah. Yang kerja swasta, kita ambil yang kerja based on gaji basic dia, gaji pokok. Kalau kita nak ambil yang based on commission, kejap lagi saya akan listkan. Okey, first kita ambil yang bekerja bergantung kepada gaji pokok. Okey, maknanya gaji tetap. Dia bukan commission based. Yang kedua, dia ada commission ataupun tak tetap. Okey, untuk yang gaji tetap senang. Kita ambil seperti juga dokumen yang perlu ada pada kerajaan. Satu, dia kena ada IC. Dua, lesen. Yang ketiga, dia perlu ada slip gaji 3 bulan. Yang keempat, yang ni kerajaan tak perlu, tapi untuk yang bekerja swasta, gaji tetap perlu ada. Penyata bank 3 bulan. Yang ni untuk bank pastikan gaji yang masuk, tak kira sama ada OT, allowance dan gaji pokok masuk, semuanya sama dengan yang ada pada slip gaji. Slip gaji dan penyata bank tally sama. Okey, center untuk yang gaji tetap. Untuk yang guna commission base, contoh sebagai sales advisor ataupun sales team di mana-mana company, yang pertama dia perlu ada IC, dua, lesen. Yang ketiga, dia perlu ada slip gaji 6 bulan. Yang keempat, penyata bank 6 bulan. Kenapa bank nak 6 bulan untuk yang gaji tak tetap, dan kalau gaji tetap 3 bulan? Sebab yang gaji tak tetap ataupun commission base ni kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Jadi bank akan ambil purata. Jadi bila dia nak tengok purata, dia akan tengok kepada 6 bulan terkini. Sebab itulah perlu sediakan selama 6 bulan. 6 bulan ni merupakan satu tempoh yang menunjukkan individu itu stabil ataupun tidak. Itu pada pandangan bank lah. Okey. Satu lagi, untuk kategori swasta. Mungkin ada yang dapat kerja baru sebulan. Kerja swasta tapi baru sebulan. Jadi, dia ada offer letter. Offer letter boleh sekiranya syarikat yang anda bekerja tu adalah GLC. Offer letter. Syarikat yang anda kerja tu GLC. Maknanya company tu company yang besar. Kalau kerja sebulan tapi dekat syarikat mesin photostat, syarikat printing dan sebagainya, maknanya anda perlu sediakan 3 bulan terkini lah. Okey, jelas untuk kerajaan, untuk swasta, dan kita akan masuk kepada orang yang buat bisnes. Orang yang buat bisnes ada 2 kategori. Sama ada dia sama ada syarikat dia tu syarikat enterprise ataupun syarikat sendirian berhad. Okey, untuk enterprise anda perlu sediakan yang pertama IC pemilik. Yang kedua lesen. Yang ketiga SSM. SSM ni kita nak yang ada 3 halaman. Yang keempat, kita nak
penyata bank 6 bulan terkini. Yang kelima, gambar kedai atau produk. Yang ni 3 keping ke 5 keping pun okey dah. Okey. Untuk SSM, tempoh matang yang okey sekiranya anda ingin buat loan iaitu 2 tahun ke atas. Kalau baru buat SSM 4-5 bulan, maknanya kena bagi matang sedikit supaya bank tengok syarikat yang anda ada tu dah kukuh, dan penyata bank yang 6 bulan terkini pastikan strong. Ada debit, ada kredit, duit keluar masuk lebih daripada 20k, 30k, maknanya syarikat anda tu buat pusingan apa semua tu kukuh, dan baki pastikan banyaklah dalam 6 bulan terkini. Jangan duit debit kredit 50k sebulan tapi baki ada beberapa ratus. Yang tu susah juga bank nak trace dari segi kemampuan syarikat untuk buat loan. Okey, untuk sendirian berhad lebih kurang juga dengan yang ni, cuma dia ada sedikit tambahan sebab sendirian berhad dia ada banyak shareholder. Okey, jadi yang pertama anda kena sediakan SSM My Data. Yang kedua, IC All Director. Semua pengarah yang ada dalam tu kena sediakan IC. Yang ketiga, anda perlu sediakan penyata bank 6 bulan. Yang keempat, anda perlu sediakan borang resolusi. Yang ni kita panggil Board of Director Resolusi. Jadi anda kena sediakan yang ni untuk membeli sebuah kenderaan. Yang ni kita nak buat nama syarikat lah untuk Sdn Bhd. Tapi untuk enterprise, kita boleh guna ataupun kita boleh daftar atas akaun atas nama individu ataupun owner syarikat tersebut untuk enterprise. Untuk Sdn Bhd, kita akan daftar kepada akaun syarikat lah. Okey, untuk student, student nak beli kereta, ada orang kata tak boleh, ada orang kata boleh. Sebenarnya boleh, dengan syarat yang pertama, dia mestilah kena ada IC. Yang kedua, lesen. Syarat untuk beli kereta, umur adalah 19 tahun ke atas. Syarat untuk buat loan. Untuk beli kereta, untuk buat loan, umur mestilah 19 tahun ke atas. Ada setengah bank ambil 21 tahun ke atas. Jadi kalau anda umur 22, 23, tak ada masalah. Okey, kena ada IC, lesen. Yang ketiga, kad student ataupun kad matrik. Yang keempat, perlu ada penjamin. Sebab apabila student dia tak ada income, dia perlu kepada penjamin yang dah bekerja untuk menampung dia punya komitmen. Jadi penjamin boleh daripada mana-mana kategori, sama ada daripada kategori bisnes, daripada kategori swasta, daripada kategori kerajaan. Yang pencen pun boleh menjadi penjamin, yang kerja tak tetap pun boleh jadi, yang kerja gajinya based on commission pun boleh jadi penjamin. Yang penting adalah daripada ahli keluarga, pasangan, spouse. Kalau saudara mara ataupun kawan-kawan nak jadi penjamin, yang tu tak boleh. Sedangkan kalau abang buat loan untuk nama adik, adik tak bayar pun bergaduh. Ni kalau saudara mara, lagilah bising, lagilah susah nak bayar kan kalau member. Jadi bank letakkan syarat untuk ahli keluarga sahaja boleh menjamin kepada individu lain. Okey, ini saja kategori ataupun
dokumen yang anda perlu sediakan sekiranya ingin buat pinjaman kenderaan. Okey, itu saja untuk penerangan ringkas bagaimana anda ingin persiapkan dokumen untuk submit kepada sales advisor, untuk submit kepada bank bila mana anda ingin buat pinjaman kenderaan. Next video kita akan tunjukkan bagaimana cara kiraan. Nak tahu dari segi kelayakan sebenar gaji bersih untuk beli sebuah kereta dan cara kira ataupun rahsia bagaimana bank kira interest rate setiap individu ataupun scoring ataupun rekod yang ada pada bank yang mungkin boleh membantu anda buat kira-kira ketika anda ingin membeli kereta. Sekian, terima kasih kepada saya. Apa-apa soalan boleh letak di ruangan komen di bawah.